المرسلين على سيدنا مولانا محمد خير البرية وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وأتباعه إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في محكم التنزيل وأصدق القائلين بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. Yang bermaksud dan kalau kamu dapat melihat Muhammad terhadap orang-orang yang berdosa pada kiamat nanti, mereka itu akan tunduk pada mereka seraya mereka berkata, wahai Tuhan kami telah dengar dan kami telah lihat. Pada hari ini maka kembalikanlah kami ke atas dunia, karena kami nak melakukan amal soleh dan kami telah hadir. Subhanallahul azim. Terima kasih kepada saudara pengurusi Dewan Pembinaan Mahasiswa atau Pembinaan Suami Nafali, EJKT, pengurusi dan juga EJKT Kabupaten Sawangan dan seluruh para hadirin dan hadirat ikhwan dan akhwat muslimin dan muslimat yang dikasihi dan dirahmati oleh Allah Taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat bersama dengan saudara-saudari persilakan dalam awal Ramadan kita bersama di masjid ini, dan lebih kurang sebulan lebih kita berpisah dan kita kembali dan disatukan oleh Allah Taala. Anak sebenarnya jalan sehari kita dapat datang kerana tinggalan pesawat. Malam Jumaat biasalah kita fikir kan malam ni tak amal lah. Jadi di Mu'awah bin Ashir tu tak ada tentu. Jadi fikir macam fikir macam mana sampai telefon kereta takut-takut ada beli semua, kereta penuh, kereta sewa. Jadi kawan-kawan jadi sebelum sampai ada juga. Alhamdulillah dapat sampai walaupun lewat pagi tadi ke bumi Nafali. Lama tidak merasa pengalaman kita. Waktu dalam umur sekolah dulu 2009-2008 rasa indah. Masuk itu dengan treko lambat ataupun treko biasa. Sehingga ada 2009 dulu jadi kami di Ponto pengalaman ni lah. Kena hadir majlis hari raya Aidil Adha, raya 2 di Ponto, dan masa yang sama kita kena bersihkan alkohol. Jadi kena pergi ke Ponto, dari Ponto kami 3 ada kemudian naik pergi tu pun pergi raya-raya ni lagi makan pun lagi makan kalau pergi keluar daripada Ponto nak pergi ke sini tak ada satu pun trek tak. Majlis tak lama kalau pergi balik sekarang makan nasi, makan gula, lagi kita makan itu tak. Kita tak boleh pergi sebab rani nanti pasal tak ada yang ambil taksi daripada Ponto Itifak dia nak 100 ringgit dan dalam 10 ringgit lah anak beli juga sampai bumi syukur pun. Jadi maknanya lama tak berlaku dalam hayat, hari ini berlaku baik kan. Apa pun maknanya syukur kepada Allah dapat bersama dengan saudara-saudari. Jadi boleh merasai maknanya pimpinan kadang-kadang kita nampak macam mewah, pakai naik motor, pakai headset 23. Jadi maknanya kita melihat bahawasanya di sana keperluan bagi mereka untuk maknanya dari segi nak kejar masa dan sebagainya. Jadi perlu macam itu dah. Tapi naik Porsche je lah, naik Porsche semua ni itu mewah betul. Jadi saudara semua, ayat yang akan memudahkan pada sampai tadi Allah Ta'ala membayang ataupun menceritakan perihal yang akan berlaku pada kiamat. Dan Al-Quran ini semua sudah maklum bahawa Al-Quran itu adalah merupakan menceritakan keadaan yang akan berlaku. Dan sebab itu yang disebut mukjizat, dan kita melihat semua yang akan berlaku itu maknanya benar-benar suatu kejadian yang akan diperlihatkan di hadapan manusia. Antara banyak-banyak yang akan diperlihatkan di akhirat nanti adalah bagaimana orang yang berdosa, orang
zalim pada diri. Sebab orang buat zalim ni jangan kita nampak orang tampar orang pukul orang gedera orang, tidak. Orang buat zalim itu hanya tahu sekali memang zalim pada diri dia sendiri. Kerana apabila dia tahu apabila dia buat dosa, maka bagi dia satu angkop, satu hukuman. Bila hukuman kepada dia adalah dia yang tidak bertaubat, adalah dia akan dihukum dalam api neraka Allah. Maka dengan sendirinya tubuh dia terdiri yang tidak mampu menahan azab daripada Allah, tiba-tiba dia buat juga dosa, maka orang dipanggil orang zalim. Maka orang zalim atau orang yang dosa itu dipanggil orang mujrim. Wahai Muhammad, kalian dapat melihat bahawasanya mereka akan kata Rabbana, wahai Tuhan kami. Setelah kalian dapat melihat dulu bila diingatkan kepada mereka ayat Allah. Sebab itu ayat dia kemudian yang datang sebelum mereka sujud. Akan ada orang lain sujud boleh bahagia dan untuk iman, untuk mulut, untuk kampung, semua ingatlah kau suruh sujud. Tak, mereka sekali untuk iman tak mari, saya tunggu pagi Jumaat insyaAllah. Ramai lagi boleh ganti. Tak, kerana menghafal suruh sujud. Sehingga kadang-kadang orang lain ingat tidak sah semai suruh pagi Jumaat kali tidak suruh sujud. Betul ke tak betul? Dia mari dengan rak, jauh-jauh, tiba-tiba tu imam baca suruh biasa. Percaya boleh. Ingat kita sujud bagi ini. Jadi dia membayangkan seolah-olah tiap-tiap pagi Jumaat wajib bagi imam baca surah surah saja. Sedangkan kali itu Mekah tak ada usaha semua. Tak ada 3 minggu sekali sudah kita suruh yang baca surah saja. Nak bagi tahu ni ingat ataupun kita ingat surah saja. Tapi sejauh mana pun hayalan tersebut kita tidak tahu. Karena dalam surah As-Sajdah dan surah Al-Insan itu banyak sangat terkandung dalamnya pengajaran hikmah. Rabbana absarna, wahai Tuhan kami dah lihat. Wasami'na, kami dah dengar ya Allah. Jadi yang buat farji'na, minta kepada Allah nak balik atas dunia. Nak buat apa? Na'mal salihan, kami dah buat amal soleh. Inna muqim, kami dah yakin. Sekarang semua ini ayat-ayat yang nak membayar kepada kita bagaimana manusia menyesal sungguh. Saya selalu cerita menyesal banyak, menyesal. Dia jenis menyesal banyak pula. Macam semalam tak menyesal juga tu mari lewat. Dan Allah menyesal aku ke rumah orang tidak. Pun mari lewat. Menyesal juga dia lagi. Tapi bila sampai di organisasi sesal menyesal, tak ada hilang dalam perasaan menyesal. Ada juga yang menyesal. Balik daripada kuliah. Ingat sini nak beli ayam, nak beli lauk dan masak sehari. Beli alif balik. Tak. Alif beli lauk. Sampai rumah. Tak. Semua tak beli belakang. Allah tepuk daya. Kalau sing kedai alif beli ayam, boleh masak sehari. Menyesal juga. Dia mana? Menyesal lama sikit. Tapi menyesal tak lama, sekejap. Kalau lama sikit, menyesal. Tak sekali. Tak tadi, tiba-tiba tak ada. Kena bulan tahun. Menyesal dulu, dia bagi menyesal setahun. Setahun dah menyesalnya, tahun depan bila dah ada, habislah menyesal. Saudara saya semua, ada menyesal yang Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Menyesal dari selama-lama sampai bila Allah. Dan antara ni, inna muqinun, kami dah yakin. Saudara semua nak yakin apa? Pada keadaan begitu, bumi telah dihancurkan oleh Allah, maka tidak. Itu juga Allah Ta'ala sebut dalam banyak sangat ayat. Wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Ayat ini dalam surah Al-Qasas dan surah Al-Mulk. Nah, betul. Setiap kali kita kadang-kadang nak tidur baca. Dan mereka penghuni neraka kata wa qalu law kunna, law guna kalimah kalau. Kalau ada apa kalau kunna nasma'u aw na'qil, kami dengar dan kami fikir. Sebab itulah semua bila dia sebab itu dari Islam ada dua. Kita kena mendengar tu ketika kita kena mengaji. Kita kena belajar. Bila ada tazkir atau Allah beringat kepada kita tentang Al-Quran, tentang hadis, jangan lupa itu ada peringatan daripada Allah. Kena fikir dan kena terima. Na'qilu, kita fikir. Sebab itu dari Islam ini tidak ajar kepada kita untuk terima, kita betul-betul apa yang diajar. Cuma kita fikir. Sebab itulah dalam
Islam ni walaupun ayat Quran, Allah Ta'ala tu memberi kita ayat Quran, wajib bagi kita beriman. Tapi di sana selain daripada dia adalah hujjah naqli, dia juga adalah hujjah aqli. Contoh, Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Baqarah, kalau mereka tak terima, fa'tu bi suratin min misli wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Kalau kamu tidak terima apa yang Allah Ta'ala turun ini, buat lagi surah min misli, satu surah yang kamu boleh umpamakan seperti mana Al-Quran. Tak ada terima Al-Quran, baik, buat lagi lah satu surah lain. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattaqun nar. Apa nak sebut sini? Allah Ta'ala cabar mereka yang tak terima. Nak bagi tahu walaupun dia itu adalah dalil naqli, dia juga adalah akal. Betul, kalau kita tak boleh terima, lagi benda hak lain. Kalau kita tak boleh buat, walan taf'alu, Allah kata kamu takkan mampu buat. Musa kata satu ayat manusia tak boleh nak buat. Jadi semua inilah mukjizat Al-Quran yang kita beriman dengan dia, meyakini bahawa pembalasan Allah Ta'ala di akhirat. Jadi saudara semua, kita bila sebut Al-Quran, alhamdulillah, maknanya kita dapat merasai suasana Al-Quran di bumi Mesir ini, Ardul Kinanah ini, walaupun selepas daripada bulan Ramadan. Bulan Ramadan telah berlalu, tapi kita dapat merasai, sehingga boleh tengok status Facebook abang kita merasai suasana tadabbur Al-Quran masih diteruskan walaupun selepas daripada Ramadan. Betul, harap tu orang Melayu macam mana pula? Ada kita orang Melayu kemarin Mesir ni, habis bulan Ramadan witir pun tutup, Qiyamullah pun tak ada, Quran pun tak baca. Adakah kita masih perangai Melayu kita ke Mesir, atau perangai orang Arab tu boleh kita tiru dan kita berbalik ke tempat kita? Jadi semua itu kita sama-sama muhasabah, tengok pada diri kita, adakah kita boleh meneruskan amal ibadat kita dalam bulan Ramadan. Sebab setengah orang ini dia sembah Tuhan bulan Ramadan ni. Sebab tu dia meletak dalam film-film orang Melayu boleh tengok, bulan Ramadan dia kata tak, kita boleh puasa ni, tak boleh menipu. Dia menganggap bulan Ramadan tak boleh menipu, bulan lain boleh menipu kan. Dia menganggap bulan suci tak. Ini adalah semua mentaliti, persepsi yang salah, sehingga bila selepas daripada Ramadan kembalinya manusia kepada sebelum pada tidak Ramadan, kembali dia kepada dosa dan tidak ada artinya berada pada bulan Ramadan. Jadi semua sebab itu amal ibadah yang kita buat ni ada kesan. Ada kesan. Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kalau Allah Ta'ala sebut sembahyang itu akan mencegah manusia dari munkar. Baik, persoalannya sekarang ini, bagaimana pula dengan amalan Ramadan, puasa yang kita buat pada bawah ini dengan qiyamul lail dan sebagainya? Boleh tak berterusan dengan tadi sampai tahun yang akan datang? Alhamdulillah, kalau boleh setahun, ada manusia setahun dia boleh maintain straight. Jumpa bulan Ramadan sebelum waktu 34. Ada manusia tak boleh sampai 6 bulan baca habis gap dia habis. Tak boleh acah. Mari musim haji pun tak boleh acah dia. Mari bulan Rabiul Awal Maulid selawat tak ada selawat. Tak boleh acah. Jumpa Ramadan pula semangat. Ada orang alhamdulillah dia hari dah semangat. Mari bulan Zulhijjah dah hijab dah. Ada orang sebulan boleh. Dah. Sebulan dia alhamdulillah puasa 6 cukup. Bukan saya puasa 6, habis puasa 6 boleh pula puasa sunat. Ada orang sampai 6 hari sebab puasa 6, puasa tak lihat. Ada orang pagi 1 Syawal habis dah. Ada masa pagi 1 Syawal habis Ramadan. Boleh menari kita baca dalam majlis hari itu buka. Menari dan habis Ramadan. Syawal ni kita nak happy. Maka menari dan buat majlis, konsert dan sebagainya. Semua inilah. Dan kita semua tahu lah bagaimana keadaan rumah terbuka Aidil Fitri orang masyarakat Melayu Malaysia. Kadang-kadang tak sempat nak solat waktu. Sebab bermula majlis pada pukul 12 hari. 12 hari tu masuk ke satu. Jadi kadang-kadang terpaksa jamu antara zuhur dengan asar. Sebab tamu hari ni
tamu mari nak layan tamu, saudara mari semua mari. Kadang-kadang Allah, pukul 3 tak sempat semai zuhur. Jadi tercicir habis semua tu tak kira lagi yang hari dah pengunjung hari sekarang malam ni sepupu pula tak kata ujung ni pula bawa dengan boyfriend girlfriend dia mari semua mari kita. Lepas tu pula kita pula dah atas kita panggil pula DJ pula dah. Jadi habis semua dengan keceriaan kemeriahan Aidilfitri habis dicemari dah habis bulan Syawal. Jadi semua ini keadaan yang kita cuba tengok muhasabah diri kita. Nah kita boleh tengoklah adakah benda tadi itu akan dapat kita buat maknanya keputusan atau tidak. Saudara-saudara semua, keadaan yang kita boleh tengok bagaimana salafun salih dan juga Nabi SAW Nabi kita sendiri, bagaimana bila sebelum daripada tidak Ramadan dan selepas tidak Ramadan pun mereka sentiasa tekun dalam beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak hanya pada bulan Ramadan. Dan kita baru ini semua apabila timbul isu penghinaan pada filem Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila timbul balik isu tersebut, maka dia terbahagi, dia pecah pada mana. Dulu pada tahun 2005 musuh Islam menghina melalui karikatur daripada negara Denmark 2005 dulu. Manusia lama umat Islam bangkit juga. Bila dah selesai 2005, apa yang terjadi pada negara umat Islam? Hak daripada kedutaan Denmark, apa yang berlaku? Tak ada juga yang kesan daripada benda tersebut. Musuh Islam makin kuat menghina Islam. Musuh Islam makin kuat menyerang umat Islam. Tidak ada apa kesan. Walaupun berapa bilion umat Islam atas dunia pada hari ini, tidak ada apa-apa memberi kesan kepada mereka. Bahkan ditepuk tangan menghina gila ketawa seronok kerana mengejek umat Islam yang tidak memberi apa-apa kemudaratan kepada mereka. Berlaku lagi pada tahun 2012 penghinaan sebenarnya. Penghinaan tersebut kalau saudara belajar bagaimana filem pertama 2 jam itu yang dibayani oleh hampir 100 orang Yahudi. Antara yang dia disebut adalah seorang Fadri daripada California yang dulu yang pernah bangkit Al-Quran, dan dia buat balik filem tersebut sehingga macam-macam cerita keluar. Apa sebenarnya yang kita boleh ambil dari kisah tadi sehingga sehari selepas balik itu meletup, mencetuskan kebangkitan umat Islam sehingga kedutaan Amerika di Benghazi, di Libya, Aleppo mati pegawai dan juga konsulat dia 3 orang. Kedutaan Amerika di Pakistan teruk lagi. Jadi keadaan ini saudara semua, walaupun Amerika tidak terlibat secara langsung dan walaupun orang sebab bahawa Dr. Mursi tidak akan pergi ke Amerika, sehingga anak penerbit bilang meminta maaf. Bila cek rupanya sumber tidak kuat, sumber tidak mutawatir. Sebab tak salah orang juga, sebab dia baca. Itu nak semuanya kaedah kita membaca dari segi menerima maklumat. Sebab dia sebut dalam satu akhbar, wa qalat masadir, telah berkata sumber-sumber. Maka juga sahabat kita sebut siapa kata. Sumber yang dekat dengan jabat presiden. Siapa dia? Jabat presiden. Jadi bahawasanya Mursi tidak akan pergi ke Amerika. Jadi bila cek-cek balik, jurcakap dia menafikan jadual tersebut akan diteruskan, dan semalam Mursi telah balik selamat ke daripada New York kembali ke Mesir. Jadi semua apa keadaan itu? Kenapa boleh berlaku demikian? Umat Islam makin hak tak semayang kau keluar demonstrasi, hak tak puasa kau ni kau keluar mengaku sayang pada Rasulullah, wilad Muhammad, semua buat. Hak tak pakai tudung sehingga menyokong Bashar Assad di Syria pun angkat sebelah kanan, tulis Muhammad sebelah kiri gambar Bashar. Dia pun sayang juga pada Rasulullah. Basuh tak pakai tudung. Jadi adakah ini sebenarnya kecintaan umat
Nabi kita Muhammad SAW pada Nabi dia. Atau cinta ini cinta yang palsu. Saudara semua, ini yang kita boleh tengok. Yang pertama sekali daripada kisah, daripada minat. Hak yang paling pilih kita, selepas daripada berapa hari, tak sampai sebulan pun selepas daripada umat Islam bangkit seluruh dunia ni. Di Amerika pun buat, di Perancis pun buat. Kenapa hanya selepas berapa hari daripada tersebut terjatuhnya penghinaan kedua yang berlaku di Perancis? Kenapa tak sampai sebulan? Seolah-olah satu perancangan yang dibuat oleh musuh untuk nak buat sesuatu pada umat Islam. Dia tidak rasa takut. Suatu yang bila orang berlaku, bila penghinaan tersebut umat Islam bangkit, mereka tarik balik, mereka minta maaf, tapi tak berlaku. Kenapa sisa semua? Seolah umat Islam tidak ada kepada mereka rasa gerun, rasa takut, sedangkan benda tadi berlaku pada Nabi kita Muhammad SAW. Sebab itu dalam satu hari yang banyak Nabi sebut aku diberi 5. Dan kalau tidak diberi kepada umat sebelum berlaku, antara 5 tadi dicampurkan dalam hati musuh perasaan takut dalam tempoh sebulan perjalanan aku pada mereka. Sebulan Rasulullah nak keluar pegang umat masyarakat kufar ataupun musuh dicampurkan rasa takut tak? Sebulan Rasulullah tak sampai pada dia. Masya Allah. Dan kita hari ini musuh depan mata, umat Islam depan mata, bila bangkit tidak ada rasa-rasa musuh tak rasa gerung pada umat Islam pada hari ini. Inilah salah semua bahaya yang cukup besar yang ditimpulkan oleh Allah pada umat Islam pada hari ini. Maka salah semua kita melihat keadaan tersebut. Bila saya sebut tadi, orang yang tidak pernah kenal ataupun orang yang hanya menunjukkan cinta yang palsu kepada Rasulullah SAW. Tapi keadaan itu semua kita tidak boleh salahkan mereka juga. Sebab umat Islam sendiri tidak kenal Nabi ini. Betul-betul. Hak yang suruh alimu auladakum bihubbi nabiyikum. Ajarlah anak kamu supaya sayang kepada Nabi kamu. Tak berlaku. Kadang-kadang kita sendiri betul kan? Confused. Apa dia bayatul ridwan, bayatul aqabah, bayatul nisa? Bila Rasulullah wafat, tarikh bila berlaku hajatul wada. Kadang kita umat Islam pun tidak menghayati betul sejarah Nabi kita. Betul. Sama betul semua. Kalau kita cek balik, kita boleh tanya pada diri kita hari sepanjang 10 tahun Rasulullah berada di Madinah, apa kisah yang berlaku? Bila peristiwa perang, Badar, perang, Hunain, perang. Tak boleh nak jawab, kita tak boleh jawab. Sebab kita tidak ada dan tidak ada yang disungguh sirah Nabi kita Muhammad SAW. Walaupun benda kita sirah depan mata kita, Ar-Rahib al-Maktum hari ini di Indonesia ada terjemah dalam bahasa Malaysia. Riyadhus Shalihin, semua benda kita telah diterjemah pun masih kita tak boleh nak kuasai benda tadi. Ini satu muhasabah kepada kita lah. Nak cerita tak? Kita sayang kepada Rasulullah. Adakah sayang kita lagi betul-betul seperti mana sahabat boleh sayang kepada Rasulullah? Hari ini kau tak boleh sanggup matikan Rasulullah? Tak ada. Hari ini orang sanggup matikan pertahanan tanah dan juga milik pribadi sanggup mati Malaysia ada semua. Adik-beradik sendiri. Boleh gaduh, boleh tak tegur, boleh memasang muka dengan adik-beradik dia sendiri kerana harta pusaka. Betul? Tapi orang tak boleh nak pertahankan Rasulullah SAW sehingga di sandara terakhir untuk nak meluikan nyawa dia. Kerana Rasulullah tak ada. Macam mana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in boleh buat dalam perang Uhud, yang boleh sanggup 70 para sahabat menjadi perisai bila Rasulullah jatuh dalam lubang dalam perangkap ini oleh musuh. Para sahabat tengok Rasulullah sanggup dia mengelilingi lubang tadi untuk dijadikan kubur sehingga anak panah dalam lebih semua kena pada tubuh pada mereka. Syahid syuhada 70 para sahabat dalam perang Uhud tadi kerana nak jaga Rasulullah. Itu yang kita cakap soal sayang. Sayang Rasulullah pada kita tak ternilai, tak boleh sebut dah tu. Teramat sayang Rasulullah pada kita tak boleh sebut dah, dan tidak perlu tak perlu diperhatikan kerana terlalu sayang baginda pada umatnya. Tapi persoalan sekali, kita adakah cinta tersebut berbalas atau cinta? Itu persoalan. Saudara saya semua, betul lah
Selain pada kita mengata sebab cinta tu dia ada tanda. Kalau kita mengaku hari ini kita cinta pada Rasulullah, baik apa sekarang ini tandanya kita sayang pada Rasulullah. Selawat kita pada tiap-tiap hari betul. Kadang-kadang Jumaat kita nak selawat. Tu pun ingat untuk khatib baca innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhallazina amanu alaihi wa sallimu taslima Allah alaihi wasallam. Tu yang masa ingat selawat apa? Hari ni kita ingat. Tu pun nasib baik. Tahiyat ada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tak baca tu, kadang-kadang kita tak ingat pada Rasulullah sallallahu. Ini tanda yang pertama kita tidak sayang pada Rasulullah. Bila tidak ingat, tidak sayang. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah Ta'ala sebut, qul, kata oleh Muhammad, kalau kamu ni sayang, qul in kuntum tuhibbuna Allah, sayang pada Allah, fattabi'uni, pilih aku. Baik, sejauh mana hari ini penghayatan amalan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadang-kadang ingat dalam peristiwa, dalam hanya pada bulan Maulid Rasul. Buatlah kau Maulid Rasul. Tapi kadang-kadang apa yang dibawa oleh Rasul kita umat Islam lawan, dan kadang-kadang itu adalah penghinaan. Tolak sunnah Rasulullah, tolak apa yang diajar oleh Rasulullah, itu adalah penghinaan pada Rasulullah. Tapi kita tidak sedar. Oh nampak musuh yang mereka nampak, tapi umum kita yang melakukan penghinaan secara senyap tidak langsung juga sebenarnya menghina kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menghina wanita-wanita yang tutup aurat. Itu adalah menghina Rasulullah. Menghina janggut Rasulullah, menghina Rasulullah. Nabi Muhammad tak simpan janggut sebab tak ada dia. Saya tahu manusia mana kata begini. Satu pula sebut pula lebih baik berkawan dengan syaitan kalau kita kenal daripada malaikat kita tak kenal. Dia ingat dia kenal syaitan sebab dia tahu. Baca surah Yasin kan. Kita mari mak. Wamtazul yawma ayyuhal mujrimun alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan innahu lakum aduwwun mubin wa an i'buduni hadha siratal mustaqim. Orang Melayu Yasin lancar pada surah sejadah kadang-kadang dah untuk siap pagi surah Yasin tak mau ambil nama ingat betul nah wamtazul yawma ayyuhal mujrimun, ini keadaan yang akan berlaku juga pada hari kiamat. Wamtazul ini adalah perintah Allah. Berpisah kamu pada hari ini ayyuhal mujrimun, wahai orang dosa hari kiamat tak boleh sekali dengan orang buat baik, walaupun dia suami dia baik, isteri dia solehah, tapi bila suami ataupun anak dia neraka, dia tak boleh bercampur sekali, tak boleh bercampur dengan orang yang soleh di hari kiamat. Imtaz, duk jawab. Alam ahad ilaikum, Allah Ta'ala, adakah aku telah janji dengan kamu alla ta'budu syaitan, jangan jadi hamba kepada syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin, karena syaitan itu adalah musuh kamu yang terang lagi nyata. Wa ya'buduni, kena sembah aku, kata Allah. Sebab itu saudara semua, bagaimana dan surah Al-An'am Allah Ta'ala sebut, kama tadi syaitan idh qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari'un mink inni akhafu Allah rabbal alamin. Umpama Allah Ta'ala buat seperti mana syaitan ketika mana dia berkata kepada manusia kufur, dia dihasut manusia supaya tak buat baik, supaya datang kepada Allah. Tapi Allah Ta'ala dedahkan dalam Quran, falamma kafara, bila kufur manusia, qala inni bari'un mink, dia berkata aku belum melanggar, aku tak menisap masuk aku. Dan ini akhafullah rabbul alamin. Syaitan kata aku takut kepada Allah, dia takut kepada Allah, cuma dia tarik manusia, goda manusia untuk bermaksiat sebab nak mengamaikan menjadi penghuni neraka. Itu saja matlamatnya. Jadi semua ini keadaan. Walaupun tak kira syaitan kita kena kata Allah Ta'ala kata dia tu muslim tu. Saudara semua, makna itu bukan isu politik, tapi isu itu adalah isu agama. Sebab bila meletakkan akal kita mendahului nas, ini adalah kepada golongan Mu'tazilah. Walaupun dalam bentuk akal, kita mengaji semua.
ustaz. Kalau nak kira kaedah nahwu bertembung dengan Quran, kena tolak kaedah nahwu. Kena tolak kaedah nahwu kita belajar bila bertembung dengan Quran. Ayat Quran lain, kita baca kaedah nahwu lain. Tak boleh kita terima kaedah nahwu tadi. Contoh kaedah nahwu jar majrur. Bila temu nahwu jar, jangan baca majrur. Tapi bila ada ayat Quran, yang bertembung dengan kaedah nahwu kita belajar, tertolak kaedah nahwu dengan sebab kena mendahului Al-Quran. Ini yang kita belajar. Usupkan kepada akal kita pendek. Yang tak tahu, yang telah cetek ilmu dia, makinlah kita tolak dengan sebab bila bertemu dengan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara-saudara semua ini yang perlu kita muhasabah. Tengok sejauh mana. Baik, mungkin di sana jahatnya musuh Islam, jahatnya perancangan Barat, tapi di sana untuk nak memperlihat kepada kita, adakah kita ini betul-betul sayang pada Rasulullah. Dari segi ayat tafsir tadi yang saya sebut, baik kepada ini kita memperkuat lagi. Baca Rahim Maktum semua. Detik-detik terakhir wafat Rasulullah, kita baca nanti. Kita baca Rahim Maktum bagaimana pengarah menulis bagaimana detik-detik terakhir. Kau dah hari sebelum Rasulullah apa yang berlaku. 2 hari sebelum Rasulullah apa yang Rasulullah buat. Tak boleh nak keluar sembahyang. Rasulullah dipaksa oleh 2 orang. Disebut antaranya itulah Ibnu Abbas dan juga sepupu dia Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nak ambil sembahyang 3-4 kali nak berwuduk. Diwudukkan oleh 2 orang tadi. Pingsan. Bila pingsan, bila sedar Rasulullah wuduk lagi. Pingsan lagi. Nak beritahunya sembahyang jangan tinggal. Ni sembahyang jangan tinggal. Rasulullah sendiri pun solat sehingga ke akhir hayat. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dalam Quran tak sebut sembahlah, beribadatlah kepada Allah bila datang yakin. Bila bagi yakin tak payah sembahyang. Oh ni yang yakin buat lain. Dia kata bila mari yakin dah. Tak payah sembahyang kan. Oh ni tak boleh guna kepala otak dia. Semua yakin di sini ialah mati. Bila mati baru dia tak sembahyang. Sembah Allah Taala, beribadat kepada Allah sehingga datang yakin itu ialah kematian. Ini yang dibuat oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya semua ini baca detik-detik terakhir hidup Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 12 Rabiul Awal juga Rasulullah diwafatkan seperti mana baginda dilahirkan dan dihijrahkan dari Mekah ke Madinah. Jadi saudara semua, itu muhasabah untuk kita sebagai umat Islam dan sebagai umat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama sekali adalah penghayatan bersirah dan juga sejarah baginda. Yang kedua dari masuk mengikuti ataupun mengamalkan sunnah baginda sejauh mana selawat tadi, sayang kita kepada Rasulullah, cerita sejarah hidup kita boleh buat seperti mana para sahabat buat atau tidak, kembali melihat pada diri kita pada hari. Sebab itu saya semua satu hari cerita bagaimana Rasulullah SAW menangis. Para sahabat tanya, lima yakika ya Rasulullah, kenapa, apa yang buatkan kamu menangis wahai Rasulullah? Rasulullah kata, aku rindu kepada aku rindu kepada khulafai. Rasulullah kata, para sahabat kata, adakah kami tidak kalangan khulafai kamu wahai Rasulullah? Rasulullah kata, tidak, kamu adalah sahabat aku. Mereka yang aku rindu ini ialah alladzina ya'tuna min ba'di wa yu'minuna bi wa lam yarun. Mereka ialah yang datang selepas daripada aku, beriman dengan aku tapi tak sempat melihat aku. Rasulullah menangis ingat pada kita. Lalu ini keadaan yang kita boleh sebut. Sebab itulah kalau sekali-sekali berpeluang untuk ziarah Rasulullah di Madinah Munawwarah ala sakinah Abdul Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Madinah Al-Munawwarah, bagaimana terdapat kesan anda yakin ada 2 kali dah, ada 3 kali dah, ada 4 kali dah, ada 5 kali dah, ada 10 kali nanti di ziarah. Orang kata ada ziarah siapa-siapa yang dari tamu di Kaabah itu, orang
orang akan menangis. Bagi anak dok, Kaabah itu mungkin, tapi yang paling orang akan menangis ialah bila berada dalam melihat dalam makam Rasulullah SAW. Kita boleh tengok kiri kanan semua akan mengalirkan mata. Ini nak sebut bagaimana alat hubungan Rasulullah dengan umat dia. Walaupun Rasulullah telah wafat, tapi di sana ada cinta tak bisa mengalir, seperti mana kasihnya ayah dengan anak. Kasih ayah dengan anak itu maknanya berterusan. Begitu juga apatah lagi kasih Rasulullah pada umatnya lebih. Jadi semua itu yang kita boleh tengok daripada di sebalik kisah penghinaan filem tadi, filem yang menyakiti Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terakhir berkaitan dengan filem ataupun peristiwa yang menghina Rasulullah ini. Dan kita yakin akan berulang selepas daripada ini semua akan berulang penghinaan tadi. Mungkin dalam bentuk yang lain, bukan dalam bentuk filem, mungkin dalam bentuk yang lebih dahsyat. Wallahu a'lam apa perancangan musuh Islam pada ini, tapi umat Islam kena bersedia. Syekh Zulqarnain seminggu ada Jumaat selepas daripada tercetusnya kebangkitan. Apa yang Syekh Zulqarnain? Penghinaan kepada Rasulullah jangan dilihat kepada apa yang berlaku pada hari ini. Di Syria kata dia sudah lebih setahun penghinaan kepada Rasulullah berlaku. Islam semua teguh pada hari ini. Bila umat Islam tidak sedar apa maksud tersirat daripada kalam Syekh Zulqarnain. Nak bagi tahu yang pertama, isu sebenar jangan kita teralih, jangan kita terlepas pandang. Kerana umat Islam ni mudah dimainkan dengan isu. Isu sebenar tak habis, dia pusing ke sungai pula. Baca pernyataan Dr. Rosyad Bayoumi, Naib Masyarakat Ahli Muslim. Dia kata filem yang dibuat ni, filem fadhi, filem tak ada benda pun. Kita tak berhajat untuk jawab. Tapi kita ingat isu sebenar sekarang ni, dua isu yang berlaku pada umat Islam. Pertama, isu Palestin. Apa yang berlaku di Palestin? Iaitu berada dalam dia Baitul Maqdis. Apa dalam Baitul Maqdis? Masjidil Aqsa. Apa yang dilakukan Masjidil Aqsa pada hari ini? Masjidil Aqsa berada di tahap paling kritikal pada hari ini. Ni 2-3 hari lepas, Yahudi, anak cucu ke orang, anak cucu ke orang. Sebab tu nenek dia mula ke orang. Waja'alahumul qiradata wal khanazir wa abadat taghut. Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Allah Ta'ala jadikan mereka ni khanazir, babi. Teruk bahasa Quran nak beritahu, menggambarkan kedudukan mereka. Wal qiradah ke wa abadat taghut, dan penyembah kepada taghut. Sebab itu bila iklan sebelum Ramadan ni lah isu lama dah. Iklan Yahudi hina Musi. Dia adalah buat gambar semua dua anak ni lalu di bandar jatuh soal gambar Musi. Ada jadi penghinaan kepada Musi sebab Yahudi cukup takut dengan Presiden Mesir pada hari ini. Jadi anak Musi ni buat live status Facebook. Nama Dr. Abdullah Musi. Dia kata zaman kita ikut Yahudi ni beda. Dia buat status lah. Hum ahfadil qiradah la ya'rifuna illa al-lughat al-hizab. Dia kata anak cucu cicit kera ni dituju pada Yahudi lah. Anak cucu cicit kera ni tidak tahu, tidak faham bahasa lain kecuali bahasa kasut. Dia tak boleh nak main bahasa biasa, kena main kasut ni. Marah dah Yahudi ni. Yang menyebabkan dia terpaksa tutup Facebook dia, buat Facebook baru. Yahudi marah. Sebab anak presiden kata pada Yahudi bang, tahu dah dia cucu-cucu lah, kami ngaku. Tapi jangan kata untuk gitu kepada kami. Yang menyebabkan itu kemarahan sekejap lah, lepas tu tak ada. Jadi saya semua baru ni menceroboh Masjidil Aqsa saya semua. Dan yang paling teruk sekarang ni mereka menggali buat terowong di bawah Masjidil Aqsa yang mungkin akan menyebabkan keruntuhan kepada Masjid Al-Aqsa menjadi kiblat pertama umat Islam satu masa dulu. Ini orang tidak tahu. Hari ini berapa orang yang boleh cerita berkaitan dengan isu Masjid Al-Aqsa yang kena pertahanan pada hari ini? Tak ada. Orang tidak pernah memahami, tidak faham sangat, tidak didenda. Soal Malaysia lagi dah tak ada.
Seorang anak Mesir pun dia duk cerita tak isu politik dia tak habis padahal siapa yang kita tidak kaji, kita tidak baca dan kita tidak faham, maka akan menjadi satu benda yang paling bahaya kepada Masjid Al-Aqsa. Dan di bawah Ittihad Ulama Alamin Muslimin, di bawah Kesatuan Syekh Sultan Syazmi, ada satu wilayah yang dipanggil Lajnah Al-Quds, diketuai oleh seorang doktor Jamiah Qahir nama Dr. Suara Sultan. Dr. Suara Sultan ketuai Lajnah Al-Quds, pertahankan Al-Quds semua. Dia banyak membongkar cerita, dia Muslim, membongkar cerita berkaitan dengan bagaimana Yahudi buat. Dan tahun lepas rumah dia dibom oleh Mossad. Rumah dia, ketika mana dia meninggalkan rumah, ada anak dia kecil dalam tu yang menyebabkan anak dia selamat. Cuma nak beritahu rumah kena bom. Sampai tahap itu Mossad Israel kejar dan juga memburu seorang yang banyak membongkar kegiatan Zionis ini. Mana risiko ni? Bahagian mana risiko? Berapa yang boleh bertahankan risiko ni? Yang boleh bertahan. Jadi saudara semua, ini keadaan penghinaan yang berlaku. Saya sebut sekali lagi, bukan hanya filem yang menghina Rasulullah dah. Ada umat Islam sendiri yang menghina Rasulullah. Yang saya sebut tadi, satu. Yang kedua pula, keadaan yang berlaku pada isu pada hari. Yang pertama sekali isu Palestin, isu yang berlaku pada Masjid Al-Aqsa. Yang kedua pada isu Syria pada hari. Saya semua tak habis, tak selesai lagi. Duk main dengan sandiwara Iran, dengan Hizbullah. Saya cukup sakit hati bila orang duk cerita lebih-lebih kat Iran. Ahmadinejad tak salah dengan perempuan, Mursi salah dengan perempuan. Nak tunjuk balik. Tak, Ahmadinejad tidur atas hati. Tak. Jadi benda-benda itu ditonjolkan, dibandingkan. Apa pula buat ucapan, tengok Ahmadinejad berani cakap di hadapan ketua-ketua negara di PBB malam. Kata Mursi tak berani. Takut bertapian, takut Ahmadinejad bertapian, takut. Nah, jadi saudara semua, orang cari melupa perkara Mursi salah dengan perempuan. Bola, saudara semua. Ini kena jawab yang biar ni. Nah, kena balik pada hukum asal. Hukum asal sentuh kulit orang wanita lelaki. Kena tengok pada hukum masak kita, masak empat itu. Dan benda tak ada khilaf. Tak khilaf dalam mazhab Syafi'i tak boleh, haram. Dan juga membatalkan air semai, batal tawud. Ada pun masalah lain boleh. Kita baca lah tu ni. Cuma adakah bila boleh? Bila berlaku khilaf mazhab boleh kita salah sentuh dengan perempuan. Kena tengok pula pada hukum wakil, hukum setempat. Di tanah Arab tak kalah Mesir ni. Tak. Tidak isu, tidak menjadi satu isu besar pun. Tidak memuadi media sebab itu menjadi satu benda biasa bagi rakyat. Kalau buat Malaysia, Malaysia kan ya. Malaysia kalau salah. Tak. Laki perempuan yang bukan ajnabi tadi, yang bukan mahram tadi akan menjadi bukan fitnah. Maka tidak boleh juga. Balik kepada hukum ilmiah. Jadi saya semua boleh tanya mana boleh rujuk keadaan sebut ada segi bentuk ilmiah tadi. Selalu saya semua ini yang berlaku isu Syria. Dan semalam angka terbaru kematian rakyat Syria sekarang ini telah mencecah lebih daripada 30,000 orang. Setelah lebih 18 bulan dah semua dulu dia masuk ke darat. Syabih dia ni, rejim dia ni, askar semua masuk serang melalui bawah ni. Hari ni tak ada lah, serang ke atas pesawat ke melalui atau udara. Tengah sembahyang Jumaat dia boleh bom masjid. Paksa gerak lari keluar. Ini sebenarnya semua yang kita boleh tengok penghinaan kepada umat Islam berlaku pada hari di Syria. Bashar Assad tak boleh tidur. Dikatakan dia ni tidur 2 jam sekali. Nah, 2 jam itu pun tak boleh nak tidur juga. Dan dia melihat, menonton lebih dari 19 channel. Nak tengok ni, nak kajian macam mana? Sekarang semua hak ada pekawal dia di istana dia bukan lagi adalah tentera Syria. Tentera Syria ni ramai yang musyaful, orang paling tadah ni. Bila melihat anak Mekah ni ada orang Syria, dia cerita. Dia kata betul, dia kata orang Syria ni, dia beri askar-askar Jesh Syria ni memang sungguh tak semayang,
dok tak puasa, minum arak, buat maksiat Tuhan, dia tahu tu. Apa yang kita baca melalui internet betul-betul dia ikut dulu dengan ayat dia sendiri. Memang dia pelihara sungguh tentera yang tidak beriman dengan Allah, sebab bila tak beriman dengan Allah mudah nak Allah supaya buat sesuatu kalau yang di luar daripada jangkaan. Maka berlaku pembunuhan. Semua keluar sudah upaya tak ada. Siapa yang jaga keliling Bashar pada ini? Iaitulah dia bawa masuk ke tentera daripada Herset Tauri Al-Iran. Bawa masuk ni pengawal tentera revolusi Iran. Ni orang wajib pada ini semua. Saya dua ni Umayyah pula. Tak, Imam Khomeini fatwakan boleh bunuh Salman Rushdie, menghina Rasulullah. Tak, bila Salman Rushdie ni buat Nobel, hina Rasulullah. Tak, Khomeini ni keluar fatwa boleh bunuh dia. Patut Khomeini tak hina Rasulullah tu. Khomeini nak mati, tak hina Rasulullah. Jadi inilah banyak yang menimbulkan persoalan. Sebab itulah semua Allah Ta'ala dedak barang ini. Sebab itu wawancara dengan Zainab Al-Ghazali, akhwat pun kenal, ikhwah pun kenal. Siapa Zainab Al-Ghazali? Orang yang pernah berada dalam penjara zaman Abdul Nasir terlalu lama, didera, diazab, diseksa dengan teruk. Bila orang tanya pandangan dia, bagaimana pandangan kaum muslimin terhadap Khomeini di Iran? Dia jawab, antara apa yang disebut? Dia kata, Saurah, revolusi Iran bukan revolusi Islam. Kita yang ini dipanggil negara Republik Islam Iran. Kalau dia nak buat Republik Islam semua, agak mereka benar kata, tak benar. 30 tahun dah Republik Islam dia boleh berjalan baik, tidak ada apa-apa gangguan daripada Amerika, cuma berlaku isu nuklear. Nak Amerika nak serang ni, nak serang dia pada sama kita PMA kata 3, kata 1, dia dengar cerita tu. Tak serang. Nak serang Iran, dia serang Gaza. Nak serang mereka di Iran, di Iraq benar. Nak serang tempat lain nak benar. Duk main sandiwara tak habis-habis Iran dengan Amerika. Ini menimbulkan tanda-tanda banyak. Sebab tu orang tanya, Ustaz, kenapa 30 tahun lebih sejak dari 79 ni sampai hari ni, baru hari ni yang kita didedahkan dengan isu ni, dengan isu kemunafikan Iran ni. 30 tahun semua jangkaan terlalu lama. Sebab bila setahun mungkin apa yang dia buat itu sikit. 10 tahun sikit lagi, 20 tahun sikit, 30 tahun cukuplah Tuhan ada lagi, Tuhan buka lagi. Semua itu segi bantuan kenderaan yang tak. Sebab itu saya sebut, kalau tidak kerana bantuan Iran dan Hezbollah, Bashar ni lama dah orang kepala dia orang bawa. Orang dah penggang, dia akan jadi di akhir dia macam Gaddafi dan dia bunuh. Tapi dia masih selamat kerana bantuan daripada Iran dan Hezbollah hari ini tak berhenti. Sebab itu kalau saudara-saudara baca balik keadaan di rantau Arab di negara Asia Barat pada hari ini, kita cukup bimbang. Di Kuwait pula sehari dua ni, Syiah Kuwait nak tubuh satu brigade bersenjata. Apa alasan mereka nak tubuh? Mereka katanya nak mempertahankan nizam Kuwait pada hari ini. Kerajaan Kuwait pada hari ini nak dipertahankan. Saudara tahu apa yang berlaku di Kuwait? Saya nak pergi, nak ramu negara pada hari ini, nak pergi, nak jelajah tanah Arab sikit sebelum kita tutup. Apa tahu berlaku di Kuwait? Di Kuwait, nasib umat Islam, golongan Islam Kuwait lebih kurang dengan adik-adik dia di Mesir pada hari ini. Bila dia menang, dipanggil sana, dia tak main paling Kuwait, dia panggil Majlis Ummah. Tahun lepas 2011, bila berlaku sedikit kekecohan, Raja Kuwait itu bubar parlimen, buat pilihan raya baru. Daripada 50 kursi tadi, dia tak main kursi Kuwait kecil ya. 50 kursi, hampir semua dibolak oleh kumpulan Islam ataupun kaum muslimin cawangan Kuwait. Bila hampir semua dia menang, maka boleh tunggu kerajaan. Duduk tak lama semua, 3-4 bulan baru ni, Mahkamah Tinggi Perlembagaan Kuwait bubar parlimen. Tak sah. Keanggotaan parlimen 2011 tidak sah dan mengembalikan keanggotaan parlimen 2009. Mana zaman Islam belum menang, tak ada mana. Dan hari ini
Bila Syiah Kuwait nak tubuh brigade bersenjata, tentu sekali akan mendapat sokongan daripada kerajaan Kuwait. Sebab alasannya nak mempertahankan kerajaan Kuwait. Tentu akan dapat bantuan, tentu akan dapat subsidi, tentu akan dapat macam-macam pelbagai keistimewaan kerana nak mempertahankan kerajaan. Saya berkaji-kaji sesemua, rupanya alasan Syiah tubuh gerakan bersenjata di dalam rupanya. Tadi kita Kuwait, kita pergi ke Lubnan. Lubnan apa yang ada di Lubnan? Ada Hizbullah di selatan Lubnan. Kita kenal dengan Hizbullah saja, kita tak kenal satu lagi gerakan bersenjata yang ditubuh dari awal daripada Hizbullah. Hizbullah ditubuhkan pada tahun 1982. Orang kata tu sama Hizbullah, tak panggil Hizbul Syaitan. Dia baru buat dia, baru boleh saya dulu lah. Sebab baru boleh letak nama tu menyebabkan orang dengar tu Hizbullah. Nah, siapa ketua dia? Hasan Nasrullah. Ada dengar tu, nak buat Islam sungguh ni. Nak tengok pokok kesurupan, jago. Kau jadi ketua penyamun. Sedangkan saya semua pada tahun 1975, lebih kurang 7 tahun atau 8 tahun sebelum Nabi tersebut itu, ada satu gerakan senjata telah ditubuhkan oleh Syiah di selatan Lubnan. Nama dia adalah Aqwat Al-Muqawamah Lil-Lu'ah Al-Lubnaniyah, atau boleh kasar dipanggil aman, gerakan aman. Alif Aqwat Mim Muqawamah Lam Lubnaniyah. Gerakan aman itu semua ditubuh pada tahun 1975 yang diasaskan oleh speaker Dewan Rakyat pada masa itu, speaker Dewan Rakyat Lubnan. Rupanya speaker Dewan Rakyat Lubnan ini bagi dan diberi oleh pada orang Islam, Presiden Kristian, speaker Syiah. Jadi speaker sampai hari ini, speaker Parlimen Lubnan adalah Syiah. 75 speaker dia nama Musa Asrar. Musa Asrar inilah yang cakap pada hari Ashura. Hari Ashura ni macam hari Maulid Rasul kita lah. Bagi Syiah ni, hari Ashura ni, hari Rasul mereka sebab memperjanji macam Saddam Hussein. Bercakap, kita akan pertahankan rakyat Palestin kerana pada 17-an kalau sahabat-sahabat baca bagaimana ramai umat Islam Palestin dikeluarkan daripada bumi Palestin, pasal mereka berhijrah ke selatan Lubnan, buatkan negara yang di negara-negara umat Islam lain. Dan apa yang paling terkejut, peristiwa Syabra dan Syatila juga sumbangan khas, sumbangan ikhlas daripada gerakan amal ini. Kita tu baca ada syarah yang buat kerja ni. Semua baru kita sambut tahun ke-30 peristiwa Syabra dan Syatila. Kita ada syarah yang pun 3 hari dia masuk ke Syabra dan Syatila, bunuh berapa orang kematian? Paling ramai 3,500 orang di kemah pelanggan Syabra dan Syatila. Kita baca ayat syarah dibantu oleh tentera Kristian. Rupanya ada umat Islam yang mengaku Islam, nama dia Harakat Amal tadi ini, yang membantu menyembelih umat Islam Sunni Palestin Syabra dan Syatila. Allah teruk semua, teruk gerakan amal ni. Mari selepas berita Hizbullah pula. Apa tujuan Hizbullah diwawakan ditubuhkan untuk nak mempertahankan Lubnan daripada serangan Israel. Ni bagus, alasan cukup cantik ke? Rupanya dia sembelih umat Islam selatan Lubnan, umat Islam Sunni. Sampai pada hari ini dia boleh hantar bantuan tentera kepada membantu rejim Syria. 2. Yang ketiga, kita pergi ke negara Iraq. Orang tanya, Ustaz, macam mana keadaan Iraq selepas Saddam Hussein jatuh? Kita jawab, teruk daripada sebelum Saddam Hussein jatuh. Umat Islam di Iraq realiti pada hari ini semua merempat di negara sendiri. Baru ini diledakkan bagaimana seorang pelapor Syiah nama Muqtada As-Sad ni, sama-sama kena ingat nama Muqtada As-Sad. Pada tahun 2003 bila mana Amerika mahu menceroboh negara Iraq, Muqtada As-Sad sebagai seorang rakyat Iraq yang berpemahaman Syiah ini, dia kata kita akan membentuk satu pakatan tentera sekali. Tentera tadi dinamakan Jaish Al-Mahdi, tentera Al-Mahdi. Tujuan apa Al-Mahdi itu untuk mempertahankan Iraq daripada serangan mereka. Oh, cantik, cantik. Kita Sunni ada apa-apa. Kuasa semua 2003 hingga 2006 kata Rais Ittihad Ulama Sunni di Iraq, Presiden Ulama Sunni di Iraq
berlaku 2003 sehingga 2006, selama 3 tahun, lebih 100,000 umat Islam Sunni dibunuh di Iraq. Rupanya tubuh tentera bukan nak pertahankan Iraq daripada mereka, nak bunuh, nak sembelih umat Islam Sunni. 100,000 semaya 3 tahun dia boleh sembelih. Sembelih budak macam-macam cara. Dia ambil anak umat Islam semua, anak gading ni, dia sembelih, dia rebus. Bila rebus ni, dia lapuk kulit macam kita lapuk kambing. Lepas bila lapuk bila buat kulit ni, bungkus budaknya, bungkus cantik, dan hantar balik kepada ayah, mak ayah ni akan bungkus apa? Bungkus adalah mayat anak sendiri. Ini antara yang dibuat kepada umat Islam Sunni di Iraq. Saya semua cukup teruk. Dibuat dan pada hari ini, baru ni Perdana Menteri Iraq nama Nuril Maliki, dia kata lebih 100,000 tentera Al-Mahdi ini akan diserap menjadi polis dan tentera Iraq. Tentera Mahdi yang Syiah ni semua otomatik diserap masuk menjadi askar dan tentera Iraq, tentera kerajaan. Makin bermajaya tentera Mahdi ini untuk sembelih umat Islam. Keadaan paling teruk semua pada waktu ini ialah bila dia buat pada naik presiden negara Iraq sendiri. Bila kita cek naik presiden nama Tariq Hashim. Tariq Hashim ini menang naik presiden dengan sebab dia buat undian pilihan raya. Bila buat pilihan raya, rakyat sokong dia dan menang naik presiden. Siapa dia ni? Bekas pemimpin Parti Islam Iraq, Hizbul Islam Iraq. Bila berlaku krisis dalam masjid semua, dia keluar, kita parti dia keluar. Bila keluar tanya menang. Semua. Baru ni bila jatuh Saddam Hussein, mereka ambil seorang bapa Syiah nama Nuril Maliki tadi untuk jadi Perdana Menteri. Bila Perdana Menteri bentuk kabinet, dia bentuk buat bagi semua komplot untuk nak jatuhkan Tariq Hashim kita. Buat dengan direkod dengan lebih daripada 100 pertuduhan bunuh rasul dan sebagainya, dan baru ini dibicarakan di Mahkamah Baghdad. Mahkamah Baghdad menjatuhkan hukuman gantung sama mati kepada Tariq Hashim. Kepada naik presiden dia boleh buat demikian sesungguhnya. Bayangkan kepada rakyat Sunni biasa yang tidak ada apa-apa bagi mereka, tentu sekali mereka boleh buat macam-macam. Baru saya beli majalah Mujtama. Saudara-saudara beli majalah Mujtama ni cerita Malaysia pun ada. Sehingga cerita macam-macam seluruh dunia ada. Bagaimana didedahkan pada sekarang ini terdapat lebih 1,000 umat Islam Sunni di Iraq berada dalam penjara kerajaan. Semua mereka ni menanti hukuman bunuh kerana kononnya terlibat dengan gerakan Gamis. Lebih 1,000 berada di penjara pada hari ini, dan mereka kemungkinan besar akan dihukum mati kerana rekaan tuduhan yang direka kepada mereka. Ini keadaan yang menyedihkan, keadaan yang berlaku di Iraq. Semua betul lah. Saya nak sebut Syiah ini adalah merupakan gerakan halus yang dibuat oleh musuh untuk nak menghancurkan umat Islam. Memang jelas. Kalau lah Khomeini naik 79 nak buat Islam, buat slogan mau Amerika, mau Israel, adakah Amerika akan berdiri semua nak membiarkan Islam akan dilaksanakan di Iran? Dah. Kalau betul-betul Khomeini Syiah di Iran nak buat Islam, Amerika akan segera lebih awal. Kalau dia tahu niat sebenar Khomeini nak buat Islam betul, tapi yang sebenarnya nak buat Islam ala Syiah. Lalu dia nekatlah Khomeini dan Iran ni seolah-olah menjadi musuh dan anti Amerika sungguh. Dia nekat Khomeini, ada Saudi, Kuwait, Bahrain ni dia nekat menjadi sekutu Amerika. Mereka bodoh. Ni sekutu Amerika. Ni pula dia nekat nanti nak dibakar, letak gencu semua sekali. Ini adalah musuh pada Amerika Israel. Padahal hakikat dua-dua sama. Adalah merupakan kawan dan juga sekutu pada musuh Islam. Semua ini keadaan yang berlaku pada dunia umat Islam pada hari ini. Jadi kita kaitan dengan keadaan nak betapa teruknya Iran pada hari ini,
sehingga dia boleh mengaku pada hari ini. Ketua pengawal revolusi kata tentera kami ada di Syria. Oh, dia tersasul, hilang. Sehari lepas itu Kementerian Luar Iran tarik balik. Oh, tersasul pun. Nah, selepas itu ketua kepada Angkatan Tentera Bersenjata Iran kata peperangan di Syria ini adalah peperangan Iran juga. Tadi kata tarik balik. Ini macam mana pula kata perang Syria perang Iran? Tak, Syria naik, Iran naik. Tak, dia kata sama, perang kami juga. Jadi itu ada dah kata tersasul kok, sungguh kok Allah Alam. Cuma saya angkat artikel tadi, sebelum minta artikel dikeluarkan di Sokong Malaysia tak keluar. Sebab Sokong Malaysia ni banyak sokong Iran, saya tahu. Sokong Ahmadiyah, sehingga tenggelam emosi. Jadi saya semua yang terakhir nak cerita kaitan dengan Mesir. Kita balik Mesir, Ilu lagi, Eropa balik Mesir. Di Mesir ni tak habis lagi. Tekanan kepada gerakan Islam ini tidak selesai. Tidak selesai. Sampai hari ini mereka masih lagi menerima tekanan. Ini bulan 11 ni semua akan berlangsung sekali lagi pilihan raya Majlis Syam, pilihan raya Dewan Rakyat. Nak tanya bola. Boring lah kita lihat. Kalau jadi rakyat Mesir ni boring dah. Pernah berapa kali mundi ni? Bulan 11, 2011 mundi dah. Ni tak sampai setahun pernah mundi pula. Dah lah mundi dia. Ada pusing ingat bulan ni. Pusing ingat sekali kau tak kenal lagi dah. Pergi mundi lagi. Kali kedua akan keluar pula. Itu kali kedua. Kalau ada sampai tahap SPA kata kena buat sekali lagi. Kali ketiga, kali keempat. Nak lagi. Jadi semua ini kena buat balik Malaysia. Sebab apa dia buat? Sebab Parlimen Mesir dikuasai oleh kumpulan Islam. Itu yang asalnya 235 kursi Ikhwan Muslimin menang. Fatino Salami pula 100 lebih. Jadi 300 lebih. Parlimen di Mesir ni dikuasai oleh kumpulan Islam. Jadi pokok liberal sekular ni tak boleh nak menguasai parlimen. Jadi kena bubar. Tak boleh bubar tak apa. Ikhwan Muslimin pun buat mahkamah data. Sebenarnya tidak selama dah. Tidak selama dah parlimen. Tak apa, kita gentleman, tanya balik. Jadi tak ada masalah. Hak paling ngejut kan, timbul pula kau ni kena buat pula pilihan raya presiden sekali lagi. Allah letihnya kita semua. Alasannya sebab presiden wujud sebelum daripada perlembagaan ada. Sekarang ni untuk maklumat saya sekarang ni jatah kuasa 100 orang dipilih untuk nak tulis balik perlembagaan Mesir. Maknanya kita tengok balik. Dan menjadi perdebatan hangat pasal 2 dalam perlembagaan negara dia. Pasal 2 menyebut bahawasanya agama Islam adalah agama rasmi Mesir. Dan juga bahasa Arab bahasa rasmi. Dan yang ketiga, mempertahankan prinsip-prinsip dia adalah merupakan prinsip tertinggi negara. Jadi sekular kata tak boleh kena buat ni. Kena buat pasal 2. Kumpulan Islam kata tak boleh. Jadi Azhar pun berpakat ajak Ikhwan Muslimin, ajak Salafi, kita bincang macam mana kita nak pertahankan ke atau kita nak tukar. Bincang tiga wakil ni, kita kena tambah satu lagi. Al-Azhar menjadi sumber muktamad kepada sistem negara lagi. Bukan sekat buat, kena tambah lagi. Cadangan daripada 3 Ikhwan, Salafi dan juga Azhar. Kenapa makat lagi? Tak ada dah ni Salafi, ni dah Sufi, Tasawuf. Dah cukup lah. Kita berbahabat khilaf banyak selama ni. Maulid bid'ah atau bid'ah cukup lah. Sekarang ni depan kita liberal sekular dan juga musuh Islam. Tak ada lah Ikhwan kena satu dengan Salafi, Salafi kena satu dengan Tasawuf Sufi nak pertahankan Islam. Tak ada istilah kalau ni Sufi ni Tasawuf, tak ada. Semua ini keadaan yang menang. Dan Alhamdulillah Ramadan baru ini kita bergembira bila mesti banyak buat koran. Keputusan yang mengejutkan kita. Buang Menteri Pertahanan 20 tahun jadi Menteri Pertahanan. Mari mesti kena buang 20 tahun semenjak tahun 90 lagi jadi menteri. Tuan-tuan bukan sekat dia kena buat. Semua ketua syurga askari yang kena ganti baru semua melakukan. Naik hak muda sikit. Kemudian hak paling seminggu atau 2 minggu selepas bukan dapat tangkap ketua Samsin Iskandaria Sobri Helmi Nahnu. Dapat ketua Samsin rupanya hak ni duk bela Samsin nama ni. Sebab tu bila berlaku peristiwa pembunuhan semua ditahan. Nama ada, nama dengan polis ni ada sekarang nama.
penjenayah yang dikenal tiada. Tapi nak tangkap, orang tak kata jangan, baiklah. Nak tangkap, tak boleh. Sebab menteri dah tu. Bila buah ni, dapat tangkap sesemua, rupanya lama dapat kerja tu. Siapa yang bela dia zaman barat? Menteri dalam negeri. Menteri bela Samson. Oh, teruk semua. Bila jatuh menteri zaman barat, bila naik, ada lagi ni, bekas-bekas barat tahan. Bila jatuh ni baru dapat diberkas mereka. So dia nak dulu ni. Bawah dia semua ada 150,000 Samson. Bawah dia seorang, bawah dia seorang ni ada 150,000. Dia tak cari. Keluar 150,000. Buat kacau kering, buat kacau abas ni. Sebab itu saya semua. Ini saya sebut pada kita. Walaupun sekarang ni Mesir dah dapat tangkap ketua Samson sekarang ni tu tak dapat Samson lagi. Tak tahu lah siapa ketua Samson dah ni. Ya, jangan sedap sangat. Boleh lah kita nak keluar tak musyrik tak apa jangan. Bila satu kata jangan keluar malam, bukan kita ngomong ni tak faham. Kalau duduk kota duduk di Kuala Lumpur, ikutlah kamu keluar satu dua pun ikutlah. Kita tak kisah kalau kita. Ini negara orang. Dan kita orang sentiasa dihubungi oleh pihak polis. Saya duduk dengan presiden, saya tahu lah. Telefon boleh tanya keadaan. Dan bila baru ni kita terkejut. Bila boleh tanya, ni mari tengok siasat, mari tengok gambar, ada seorang pelajar perempuan mati, kena rogok, kena bunuh. Saya dari Allah, janganlah orang Malaysia, jangan orang Malaysia ni. Cek-cek alhamdulillah bukan orang Malaysia, orang Filipina tak silap. Di Asyik, kena rogok, kena bunuh. Perempuan. Kita bimbang keadaan itu berlaku. Jangan kita jawab ya Allah berlaku pada kawan-kawan, saudara-saudara kita, anak gadis Malaysia, jangan. Cuma nak tu kena usaha lah. Jangan keluar malam. Nak keluar pun ada musyrik. Semua ini kita takut bimbang yang tu ya. Tak bila kita tengok dah mereka ni, kita ingat pada adik kita, kakak kita anggap mereka tu keluarga kita. Tapi kadang dia tak pernah ingat. Bila Hizbah ataupun kita tegur, marah pula. Kami nak pergi tadi je Ustaz. Bagi saya tegur ada pula. Dia kat rumah. Saya nak pergi tadi tu, saya tak salah tadi. Tidak tiga salah Ustaz. Salah keluar tak musyrik tu je. Kita bimbang, kita takut. Sebab ada ikhwan kita pun kena ragu. Kena rompok orang akhawak. Tak petik dia tu ya. Arah ni semua. Keadaan tidak aman. Masih belum stabil Mesir ni. Sebab kita tengok ramai lagi penjenayah belum dapat ditangkap. Ni bakal dia banyak lagi. Jangan kita rasa Ustaz lagi saya cuma orang tak keluar dalam webnya. Dah. Hari ni kena ragu, esok kena rompok tak keluar dalam web. Sebab kalau keluar dalam web, utusan mesti ambil buat berita. Balik pula dalam Malaysia kita. Evakuasi cuma. Dah. Jadi kita tak keluar. Dah, kita tak keluar walaupun benda tu ada wujud memang berlaku. Tapi nak kena jaga keselamatan masing-masing. Adik baru perlu cerita. Bukan kita nak ngomong, bukan satu anak ngomong tak. Tidak terletak pada kami hasrat sama sekali nak ngomong. Belajar-belajar cuma kita bimbang soal keselamatan. Semua mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan memberi bantuan kepada umat Islam di seluruh dunia terlalu doa. Itu kita tidak lagi pergi cakap soal Burma, Myanmar, Balari yang senyap 1000 bangsa. Mesyuarat tak tahu kali mesyuarat dah Menteri UIC mesyuarat dah di Mekah, di sebelah Masjidil Haram, di istana Malik Abdullah buat mesyuarat pada hari 27 Ramadan. Tak jadi tu. Mari nak tengok projek jam Malik Abdullah tu ya. Menara jam dia tu tinggi. Tak ada apa benda balik. Umat Islam Syria tu dia bunuh. Burma tak jadi apa boleh. Tidak ada kesan. Tak perlu duit rakyat itu saja. Jadi keadaan yang berlaku ini terlalu teruk dan juga memang tidak ada kesungguhan mereka nak menyelesaikan masalah ini, maka menjadi tanggungjawab kita untuk terus doa supaya Allah Ta'ala berikan nusrah kepada sahabat-sahabat dan saudara kita seluruh dunia termasuk di Syria dan Palestin dan dunia. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati pertemuan kita ini. Aku lupa ada Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma inna jama'ana hadha jama'an marhuma wa taqabbal minna wa ma'suma wa la taj'alna fina wa la hawala min isma'i shirki wa la nuruna wa la nuruna ya rabbal alamin. Allahumma ansur al-islam wa ala al-muslimin wa adil ash-shirka wal mushrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlik al-kufra wal
اللهم احفظ دماء المسلمين في سوريا، اللهم احفظ دماء المسلمين في بورما، اللهم احفظ دماء المسلمين في فلسطين، اللهم احفظ دماء المسلمين في العراق، اللهم احفظ دماء المسلمين في أفغانستان، اللهم انصرهم ولا تنصر عليهم، اللهم كن لهم ومعهم وقويهم وثبتهم على أقدامهم يا عزيز يا جبار يا منتقم يا الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.